Dalam video lepas, kita dah sembang tentang gergasi daripada Sepanyol, iaitu pasukan Real Madrid. Dan dalam video kali ini, ada satu lagi gergasi daripada Sepanyol yang tak kurang hebat dari berbanding pasukan Real Madrid, iaitu pasukan Barcelona. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam segmen Profit Club pada kali ini, kita nak sembang pasal satu kelab gergasi dekat Sepanyol, iaitu pasukan Barcelona. Tapi kalau apa nak tahulah, kalau kita balik ke zaman-zaman dulu dan sampai ke hari ini sekalipun, pasukan Barcelona ni bukanlah bawa lambang pasukan Sepanyol, mereka ni lebih bawa kepada bangsa Catalunya. Sebab daripada dulu lagi, Catalunya ni memang minta nak merdeka daripada Sepanyol. So hampa nak tengok cerita dia macam mana? Jom kita mulakan. Pasukan Barcelona adalah antara pasukan tertua dekat Sepanyol lah, sebab mereka ni diasaskan pada tahun 1899. Lebih tepat lagi, pada 29 November 1899. Macam mana dia diasaskan? Yang menariknya, pasukan Barcelona ni bukan diasaskan oleh orang Sepanyol ataupun orang Catalunya. Pasukan Barcelona ni diasaskan oleh seorang individu daripada Switzerland yang bernama Joan Gamper. Waktu ni dia datang ke kota Barcelona dan dia tengok, sebab dia tengoklah bandar-bandar lain dah ada kelab bola sepak, tapi dekat Barcelona ni tak ada lagi kelab. Dan dia tengok penduduk-penduduk dekat situ semua minat dengan bola sepak. So dia pun tubuhlah pasukan Barcelona yang berdiri sampai ke hari ini. Ada juga yang mengatakan warna utama pasukan Barcelona iaitu merah biru. Joan Gamper ni dia terinspirasi daripada kelab besar daripada pasukan Switzerland, iaitu pasukan FC Basel. So itulah kalau hampa tengok pasukan Basel dengan pasukan Barcelona, warna utama mereka lebih kurang sama. Sebab orang yang pertama asaskan pasukan Barcelona berasal daripada Switzerland. Dan selepas diasaskan, pasukan Barcelona macam pasukan Real Madrid juga. Mereka pun mendapat beberapa kejayaan seperti trofi Copa del Rey dan juga trofi Liga. Game pertama mereka adalah pada 8 Disember pada tahun 1899. Tapi yang tu game tak official. Kalau kita nak sembang pasal era kejayaan pasukan Barcelona, cukup banyak lah. Sebab Barcelona ni adalah satu kelab yang berjaya dan memiliki history yang cukup banyak. Tak kira lah waktu mereka ni ditubuhkan, lepas tu lepas zaman Perang Saudara, sampailah ke zaman hari ini, Barcelona macam pasukan Real Madrid juga selalu ada masa jaya mereka. Tapi bagi aku era paling sukses untuk pasukan Barcelona adalah zaman dua coach lah, iaitu zaman Johan Cruyff dan juga zaman Pep Guardiola. Waktu zaman Johan Cruyff, waktu sebelum Johan Cruyff main dekat pasukan Barcelona sebagai seorang player bukan manager, Barcelona bukanlah satu pasukan yang kuat. Barcelona waktu tu sedang mengalami kejatuhan prestasi, tapi selepas kedatangan Johan Cruyff ke pasukan Barcelona, dia telah berjaya ubah culture pasukan Barcelona daripada satu pasukan yang biasa kepada pasukan pemenang. Lagi-lagi waktu jadi coach bersama pasukan Barcelona, dia berjaya bawa pasukan Barcelona menjuarai banyak kejohanan. Contohnya, mereka pernah menjuarai La Liga sebanyak 4 kali berturut-turut tau. Daripada season 1990 sampailah 94. Waktu tu memang zaman mereka. Pernah jadi juara Copa del Rey 1889-90 juga. Jadi juara Super Copa de Espana 3 kali. Dan kemuncak kejayaan mereka adalah mereka ni berjaya menjadi European Cup winner pada tahun 1991-92. Waktu tu Johan Cruyff telah berjaya corakkan pasukan Barcelona menjadi satu pasukan yang betul-betul kuat. Dengan mereka ada beberapa player bintang seperti Zubizarreta sebagai goalkeeper, Ronald Koeman sebagai seorang centre back. Walaupun hari ini kita kenal Ronald Koeman bukanlah sebagai seorang coach yang bagus, tapi kalau pernah tahu dia adalah seorang centre back yang cukup bagus, boleh skor, boleh bertahan dengan cukup keras. Waktu tu midfield diisi player macam Michael Laudrup, Pep Guardiola. Attacker pun boleh tahan hebat juga. Depa ada player macam Stoichkov. So Johan Cruyff boleh kata dia ni telah mengubah culture pasukan Barcelona. Dan Johan Cruyff juga antara pelopor kepada taktikal bola sepak zaman moden lah ni, iaitu Tiki Taka. Tapi taktik Tiki Taka ni disempurnakan oleh Pep Guardiola dekat pasukan Barca. Tapi sebelum tu pelopor dia adalah Johan Cruyff. Sebenarnya Johan Cruyff ni banyak taktik. Dia ada taktik Tiki Taka, total football, macam-macam lagi yang dia gunakan. So itulah ramai mengatakan yang Johan Cruyff ni adalah mastermind daripada segi taktik. So itulah sebabnya pasukan Barcelona tentu boleh conquer Europe dan juga Sepanyol. Zaman kejayaan kedua untuk pasukan Barcelona bagi aku adalah Pep Guardiola. Musim kemuncak kejayaan pasukan Barcelona adalah pada musim 2008-2009. Apabila mereka telah berjaya mendapatkan Sextuple, iaitu Sextuple ni hang dapat kalau hang ni menang 6 kejohanan dalam satu musim, iaitu waktu tu mereka menang La Liga, Copa del Rey, Super Copa de Espana, UEFA Champions League, UEFA Super Cup dan juga FIFA Club World Cup. Dan tak banyak kelab yang boleh buat pencapaian macam ni, dan pasukan Barcelona adalah salah satu kelab yang berjaya buat pencapaian macam ni. Waktu zaman Pep Guardiola itulah kita tengok pasukan Barcelona diisi player macam Victor Valdez, Carles Puyol, trio midfield Xavi, Iniesta dengan Busquets, attacker daripada Messi, David Villa. Mereka ada player macam Pedro. So waktu tu Barcelona memang prime teruk lah. Sampai waktu tu kejayaan pasukan Barcelona telah memberikan impak yang besar kepada pasukan kebangsaan Sepanyol, sebab waktu tu Tiki Taka pun digunakan oleh Sepanyol lala kali mereka dapat jadi juara Piala Dunia. Sampai ada juga yang mengatakan yang bukan Sepanyol juara Piala Dunia,
tapi Barcelona juara Piala Dunia. Walaupun Barcelona ni ada banyak zaman kejayaan, tapi kalau hangpa nak tahu, Barcelona ni ada juga zaman gelap depa. Iaitu kalau hangpa nak tahu, zaman gelap depa adalah waktu zaman perang saudara macam pasukan Real Madrid juga. Tapi depa ni lagi teruk daripada Real Madrid. Sebab waktu perang saudara, negara Spanyol ni berada di bawah tahta Raja Alfonso ke-13. Dan kalau hangpa nak tahu tadi, Raja Alfonso ke-13 ni dikenali sebagai diktator. Dia ni memang kejam, dan lagi buruk lagi, dia ni adalah fan pasukan Real Madrid. Tapi kalau hang raja pun hang fan Real Madrid, hang tak payahlah nak kejam sangat dekat Barcelona. Hang nak tahu tak betapa kejamnya Raja Alfonso ni? Mula-mula je dia naik tahta, apa yang dia buat, dia tangkap presiden pasukan Barcelona tentu. Dan sebenarnya ada juga sebab Raja Alfonso ni dia benci dekat pasukan Barcelona. Sebab waktu mula-mula dia ni naik tahta, seluruh penduduk Barcelona, iaitu penduduk Catalunya semestinya lah, mereka ni tak suka dengan raja ni disebabkan mereka tahu raja ni memang akan berat sebelah daripada mereka. Dan waktu perarakan di raja tu lah, mereka macam mengejek dan memberikan sorakan buruk dekat raja tu. So bila raja tu geram, memang dia bagi kau-kau lah dekat Barcelona lepas tu. Nak kata betapa jahatnya raja ni, dia sampai mula-mula dia tangkap presiden pasukan Barca tau. Dia tangkap tanpa sebab, tak ada apa-apa hal langsung. Lepas tu dekat penduduk Barcelona, dia tak bagi penduduk Barcelona gunakan bahasa Catalunya. Sebab kalau hangpa nak tahu, kalau hangpa dengar bahasa-bahasa yang player-player Barca guna dulu, macam player macam Iniesta ke, Pique ke, ataupun Xavi ke, mereka ni menggunakan bahasa Catalunya, bukan bahasa negara Spanyol. So waktu zaman raja ni, dia tak bagi langsung fan-fan dekat Barcelona ataupun penduduk dekat kota Barcelona ni gunakan bahasa Catalunya, dan dia tak benarkan mana-mana bendera Catalunya ni dikibarkan dekat seluruh tempat. Dan kalau hangpa nak tahu kan, tadi aku kata presiden Barcelona ditangkap. Dan bukan saja dia ni ditangkap, dia ni telah dibunuh oleh rejim diktator tu. Orang yang dibunuh tu adalah Josep Sunyol. Dan disebabkan tentu Barcelona mengalami macam-macam krisis, waktu tu pengasas pasukan Barcelona iaitu Joan Gamper telah ambil keputusan untuk bunuh diri. So hamba ialah waktu tu komuniti pasukan Barcelona tentu, mereka telah kehilangan dua tak penting mereka, iaitu presiden mereka Josep Sunyol dan juga mereka punya pengasas kelab. So waktu tu Barcelona mengalami zaman kelam mereka, sampailah dalam satu game mereka ni pernah kalah 11-1 dengan pasukan Real Madrid. Tapi kalau hangpa nak tahu, waktu zaman pemerintahan Raja Spanyol tu, pasukan Barcelona ni kalau mereka main dalam kompetisi liga ke ataupun trofi ke, Raja Spanyol ni punya jahat, dia ni akan upah referee perlawanan, dia akan upah segalanya untuk bagi game berat sebelah untuk bagi Barcelona ni kalah. Tapi walaupun tentu semua tak berpihak kepada Barcelona, Barcelona tetap boleh menjadi satu pasukan kuat juga. Sebab walaupun mereka ni pernah kalah 11-1, tapi mereka ni pernah seri 5-sama dengan pasukan Real Madrid. Alhamdulillah waktu tu Barcelona tengah zaman kejatuhan, Real Madrid pula waktu tu tengah diangkat oleh Raja Spanyol, tapi boleh seri 5-sama. Kekalahan 11-1 pasukan Barcelona ke pasukan Real Madrid tu adalah disebabkan play-play pasukan Barcelona waktu tu mereka main dalam keadaan mereka ni diancam untuk hukuman mati kalau mereka menang dalam perlawanan tu. Kalau kita nak cerita pasal kesedihan pasukan Barcelona waktu zaman perang saudara tu, memang sedih lah. Bukan setakat mereka punya presiden, bukan setakat mereka punya pengasas kelab, fan-fan mereka pun banyak terkorban disebabkan diktator yang teruk ni. Kalau hangpa berminat dengan zaman kelab pasukan Barcelona ni, mungkinlah hangpa komen ramai-ramai dekat bawah. Mungkin aku boleh buat satu video khas untuk waktu zaman gelap pasukan Barcelona. Dan kita tengok rivalry terbesar untuk pasukan Barcelona semestinya lah pasukan Real Madrid. Macam aku cakap tadi, disebabkan diktator Spanyol itulah membuatkan rivalry antara pasukan Barca dan juga pasukan Real memang hebat gila. Sebab pasukan Real, mereka ni dipandang sebagai pasukan yang mengangkat negara Spanyol. Sedangkan pasukan Barcelona ni dipandang sebagai pasukan yang pembelot yang membawa nama Catalunya. So bila pasukan Barca lawan dengan pasukan Real ni, perlawanan bukan setakat dekat atas padang saja, ni sampai bawa sentimen negara dan juga sentimen yang hebat dekat atas padang. So itulah kalau tengok Barca lawan dengan Real, memang selalu akan jadinya pergaduhan yang gila-gila. Pemain terbaik sepanjang zaman untuk pasukan Barcelona, no doubt lah Lionel Messi. Dan tanah juga kepada Lionel Messi sebab dah berjaya menang Ballon d'Or ke-8. Aku tengok ramai juga tak puas hati Messi menang tu kan. Tapi Messi dah menang, aku suka dia lah nak menang. Hampa dengki sangat dengan dia pasal dan memang dia layak bukan. Tapi itulah player terbaik sepanjang zaman untuk pasukan Barcelona adalah Lionel Messi lah, memang no doubt. Pemain dengan gol terbanyak sepanjang masa untuk pasukan Barcelona adalah Lionel Messi juga, yang telah menjadikan 672 gol daripada 778 penampilan bersama pasukan Barca. Bila sebut Messi main 778 game bersama pasukan Barca, pemain Barcelona dengan penampilan terbanyak juga adalah Lionel Messi dengan 778 penampilan. Dan signing terbaik untuk pasukan Barcelona aku rasa adalah Johan Cruyff lah, yang datang ke pasukan Barcelona dengan nilai 2 juta euro sahaja dan telah berjaya mengubah culture pasukan Barca ketika menjadi seorang player dan juga menjadi seorang manager. Dan kalau hangpa nak tahu, signing termahal untuk pasukan Barcelona sampai ke hari ini adalah Philippe Coutinho yang dibeli daripada pasukan Liverpool dengan nilai 120 juta euro dan ada add-on sampai
sampai 40 juta euro. Tapi nilai confirm dia adalah 120 juta lah. Clean sheet terbanyak untuk pasukan Barcelona adalah goalkeeper legend pasukan Barca iaitu Victor Valdés dengan clean sheet sebanyak 237 clean sheet. Pemain termuda yang buat debut untuk pasukan Barca dalam video lepas untuk Real Madrid adalah Martin Odegaard. Untuk pasukan Barca adalah Lamine Yamal, iaitu pemain yang bagi instant impact dekat pasukan Barca yang buat debut pada usia 16 tahun dan juga 38 hari. Kemenangan terbesar untuk pasukan Barcelona adalah pada tahun 1962, iaitu ketika berhadapan dengan pasukan CD Barcelona, waktu tu dia pemenang 10-1. Dan kekalahan terbesar untuk pasukan Barcelona adalah waktu zaman gelap mereka lah, waktu zaman 1930-31, waktu tu mereka kalah dengan pasukan Athletic Club, mereka kalah dengan keputusan 12-1. Tapi kekalahan terbesar mereka dalam El Clasico adalah 11-1 lah, mereka kalah dengan pasukan Real. So macam biasa dekat setiap punya video kita akan buat best 11 untuk pasukan Barca untuk sepanjang masa, dan ni adalah pilihan aku. Goalkeeper untuk pasukan Barca adalah most clean sheet untuk pasukan Barca lah, iaitu Victor Valdés. Dua centre back kita letakkan Carles Puyol, kapten pasukan Barca dulu, dan juga Ronald Koeman. Untuk right back aku letak Dani Alves, undoubtedly antara the best right back yang Barcelona pernah ada. Aku letak legend pasukan Barca iaitu Siegfried Garcia. Kalau hampa tak tahu pasal dia, hampa boleh google pasal dia. Untuk trio midfield, defensive midfield, center midfield dan juga attacking midfield. Defensive midfield aku letak Sergio Busquets. Center midfield aku letak Xavi, dan attacking midfield, sorry lah Iniesta nak letak hang, tapi bila ada Johan Cruyff, aku kena letak Johan Cruyff dekat attacking midfield. Untuk right wing memang tempat ni tak ada siapa-siapa lah yang boleh pegang, iaitu Lionel Messi. Dan left wing adalah legend pasukan Brazil, Ronaldinho. Ada yang pilih Neymar, tapi aku rasa aku pilih Ronaldinho. Dan striker tengah adalah Laszlo Kubala, iaitu striker legend pasukan Barca yang ada statue dekat Stadium Camp Nou. So itulah video kali ini, Profil Club pasal pasukan Barcelona. Kalau apa nak aku cerita pasal zaman gelap pasukan Barcelona, apa boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kita akan cerita pada video-video yang akan datang. Dan kita sedang menuju ke 100,000 subscriber dah, tak banyak dah. Lah ni dah 99,000 subscriber dah. Mana tahu kot siapa yang masuk video ni lepas kita dah capai 100,000 subscriber. Tapi setakatlah kita masih belum capai lagi. Share video dekat kawan apa semua supaya kita dapat capai 100,000 subscriber. Dan itulah video kali ini, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.